Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan al-Karim, salam PKP. Yang pertama sekali kita patut mengangkat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita berkongsi pendapatan kita hari ini ataupun perkongsian saya pada hari ini. Dan yang penting sekali adalah kerana Allah SWT masih membenarkan kita untuk bernafas dan berada di dalam bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan. Kalau kita lihat dalam amalan-amalan umat Islam sejak daripada bulan Syaban lagi, kita berdoa kepada Allah SWT untuk menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Atas sebab kita sangat-sangat menantikan bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah SWT. Saya mendoakan juga agar setiap penonton yang menonton perkongsian saya pada pagi ini serta diri saya juga, agar Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kita dengan rahmat dan juga keberkatannya sepanjang bulan Ramadan ini, insya-Allah. Tajuk yang akan saya bawa pagi ini saya beri nama Di Hening Pagi, iaitu saya akan bincangkan tentang keistimewaan pagi hari. Kenapa saya pilih tajuk ini adalah atas kerana terutama di bulan Ramadan, kalau kita lihat umat Islam, kita bangun awal. Kita bangun seawal, ada yang seawal 4 pagi untuk mempersiap sediakan makanan ataupun juadah bersahur untuk ahli keluarga. Ibu-ibu, isteri-isteri bangun seawal 4 pagi, 4:30 pagi untuk masak dan sebagainya, untuk menyediakan makanan. Kemudian kita makan. Selepas makan, kita menunaikan solat subuh, solat fardu subuh. Kalau ada masa sedikit, mungkin ada antara kita yang menunaikan solat sunat tahajud dan sebagainya. Tapi seusai solat subuh, kita ada kecenderungan, ialah di hening pagi kan, waktu yang sejuk, waktu yang tenang, waktu yang sunyi, maka kita ada kecenderungan untuk merebahkan badan kita di atas katil dan melelapkan mata kita semula. Hal ini bertentangan, dia tidak selarilah dengan apa yang Rasulullah dan juga Allah SWT sarankan kepada umat Islam terutamanya. Nanti saya akan bincangkan sedikit tentang hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh ataupun menyeru kita untuk terus meraihkan pagi hari. Maka saya memilih tajuk ini untuk saya bincangkan juga tentang keistimewaan pagi hari. Dan juga kemudian saya akan membincangkan sedikit tentang tips untuk kita cergas dan kita sentiasa rasa positif untuk meneruskan hari kita seawal mungkin. Tapi tips ini bukan daripada saya, ialah satu hadis daripada Rasulullah SAW yang saya akan sebutkan sebentar lagi. Dan yang terakhir sekali, saya akan memberi sedikit idea atau pandangan, buah fikiran tentang apakah aktiviti-aktiviti ataupun amalan-amalan yang kita boleh lakukan selepas solat subuh dan selepas kita membaca Quran dan sebagainya. Just in case lah, tak ada orang, just in case orang tak ada idea nak buat apa lepas subuh kan. Yalah, semua dalam fasa PKP dan sebagainya, ada yang tidak bekerja, ada yang masih di rumah, dah tak ada buat apa. Biasa pagi bangun pergi kerja, ada benda nak buat. Bila tak ada kerja ni, dia adalah tendensi untuk tidak buat apa-apa dan akhirnya duduk di atas katil dan melelapkan mata. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin berkongsilah tentang keistimewaan subuh, keistimewaan pagi. Okay, yang pertama sekali, di pagi hari ini Rasulullah SAW mendoakan kepada mendoakan untuk umatnya, untuk kita memperoleh keberkatan daripada Allah SWT. Dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah keberkatan ataupun barakah kepada umatku di pagi hari mereka." Maka kalau kita membazirkan masa kita di pagi hari dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mengundang keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti tidur dan sebagainya,
maka kita daripada dalam keadaan yang rugilah kan. Kita lebih rela menghabiskan masa dengan tidur dan sebagainya. Sepatutnya kita lebih bersemangat untuk menempuh pagi hari. Selain itu, di dalam Al-Quran, Allah SWT banyak juga menyebut tentang amalan-amalan yang boleh kita lakukan di pagi hari, seperti berzikir. Antaranya yang dapat saya senaraikan adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42, surah Taha ayat 130, dan juga surah Qaf ayat 39, yang mana Allah menyeru umat manusia kita untuk berzikir ataupun bertasbih kepada Allah SWT di pagi dan di waktu pagi dan petang. Allah sebut waktu pagi dan petang. Maka Allah telah memberi kita satu, orang kata apa, tips lah, apa kita nak buat di pagi hari. Dan pagi adalah waktu yang sangat-sangat baik untuk kita mengingati Allah SWT. Sebab waktu pagi ni, macam saya cakap tadi, adalah waktu yang hening, waktu yang sunyi, tenang. Kita pun lepas mandi tu kita akan rasa segar dan sebagainya. Maka itu adalah satu waktu yang sangat-sangat sesuai untuk kita fokus ataupun kita melakukan perkara-perkara yang memerlukan fokus yang tinggi. Sebagai contoh, mendekatkan diri ataupun mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, di waktu pagi inilah adalah waktu yang pintu rezeki itu dibuka. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Baihaqi, ketika Rasulullah SAW pulang daripada solat subuh berjemaah di masjid, Rasulullah mendapati anak baginda Sayyidatina Fatimah sedang masih lagi di atas katil, sedang tidur. Maka sabda Rasulullah SAW, "Bangunlah anakku, saksikanlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah termasuk dalam golongan orang yang lalai. Kerana Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Sangat awal, maksudnya sebelum matahari terbit, ya Allah, waktu itu adalah waktu Allah mengurniakan rezeki daripada kita. Makanya Rasulullah mengatakan awal pagi itu adalah waktu untuk kita peroleh rezeki yang limpah ruah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah satu kerugian lah kalau lepas subuh kita terus tidur. Sepatutnya kita mohon kepada Allah SWT untuk murahkan rezeki kita dan kita buat perkara-perkara yang bermanfaatnya. Saya akan bincangkan sebentar nantilah, insyaAllah. Selain daripada itu, kalau kita tengok askar, tentang askar, saya tengok dalam satu video. Kalau boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di YouTube, ada satu ucapan daripada Navy SEAL Admiral. Dia berceritakan tentang kenapa askar ini dilatih untuk buat dia punya katil, atau mungkin kita make their bed, ataupun dia bersihkan katil dia, adalah satu objektif yang pertama diselesaikan bila dia bangun. Ini adalah kerana dia kata dia small sense of pride. Bila kita buat tu, kita akan ada sedikit rasa bangga dan kita akan rasa positif. Maka bila seawal pagi kita bangun, kita buat sesuatu, bukannya kita tidur balik, tapi bila kita buat sesuatu, kita accomplish something, kita selesaikan satu task, walaupun sekecil bersihkan katil, dia akan memberikan satu impak yang positif pada diri kita untuk terus kekal positif sepanjang hari. Dia kata bila kita selesai bersihkan katil, kita akan rasa positif. Kemudian kita akan rasa positif untuk buat benda seterusnya. Mandi. Lepas kita dah mandi, dah segar, kita akan rasa positif pula buat benda lain pula. Maka ia adalah satu kata apa, positive feedback lah kalau kita kata. Dia outcome tu sentiasa memberikan impak yang positif dan kita akan positif sepanjang hari. Dan dia kata bila balik di penghujung hari, di waktu malam, kita nak tidur, kita tengok katil kita bersih, maka kita pun akan rasa positif untuk mengharungi hari yang seterusnya. Maka adalah satu amalan yang sangat baik di pagi hari. Bukannya kita membazir masa dengan tidur, tetapi kita buat sesuatu yang
bermanfaat ataupun sesuatu yang baik lah, seperti mengemas. Kalau tak kata kemas katil, kita kemas rumah, kita sapu sampah halaman rumah dan sebagainya. Dan kalau kita tengok Mak Saleh pun, diorang ada patah yang mengatakan earliest bird catches the biggest worm ataupun the most worm. Maksudnya orang yang keluar awal ataupun burung yang keluar awal, dia akan dapat cacing yang lebih banyak dengan lebih besar. Maksudnya lagi awal bangun, lagi murah rezeki. Lagi awal bangun, lagi banyak dapat. Sebab waktu tu kebanyakan orang masih lagi tidur, kebanyakan orang masih lagi bermalas-malasan. Itu antara benda yang kita nampak daripada budaya lain selain daripada budaya Islam yang menunjukkan bahawasanya pagi hari inilah waktu yang paling sesuai, waktu yang paling bagus untuk kita buat perkara-perkara yang positif, supaya hari kita kekal positif dan supaya hari kita diberkati Allah SWT. Okay. Selain daripada tu, berkaitan dengan rezeki tadi, saya terlupa nak bagi tahu bahawa di dalam satu kitab Zadul Ma'ad, kitab Ibn Qayyim ada menyebut 4 perkara yang menghalang datangnya rezeki. Dan 4 perkara ini salah satunya adalah tidur di pagi hari. Yang lagi 3, sedikit solat atau kurang melakukan solat, bermalas-malasan dan juga khianat. So kalau kita tengok tidur pagi dan juga bermalas-malasan tu, dia antara benda yang berkait rapat. Yang mana bila kita tidur balik, bila kita bangun di tengah hari ke ataupun di pukul 10 dan separuh pagi tu, kita akan rasa yang tidak seronok lah. Maka kita akan terus bermalas-malasan sepanjang hari. So dia macam kita panggil cascade effect. Satu benda menyebabkan benda lain ada efek yang sama. So kalau negatif. Itulah. So okay. Saya teruskan dengan tips untuk bangun awal lah. Dan tips ni dia bukan daripada saya, tapi adalah daripada sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mana saya rasa hadis ni sangat famous lah. Saya dengar hadis ni daripada saya sekolah lagi, yang mana Rasulullah SAW bersabda, syaitan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika kalian sedang tidur. Di setiap ikatan syaitan akan berkata ataupun berbisik, tidurlah, malam masih panjang. Maksudnya bila kita nak bangun tu, dia akan cakap tidurlah, awal lagi, tidur awal lagi, sejuk lagi, tak ada orang pun. Dan jika ia bangun lalu berzikir pada Allah SWT, perbuatan yang pertama, yakni berzikir pada Allah SWT, maka terlerailah satu ikatan. Tadi ada 3 kan? Jadi ada 3, satu dah terlerai dengan pertama sekali kita berzikir pada Allah SWT. Yang kedua, kemudian jika dia bangun dan mengambil wuduk, maka terlerailah ikatan yang kedua. Jadi Rasulullah kata yang pertama kita berzikir kepada Allah SWT, kemudian kita ambil wuduk, maka terlerailah ikatan yang kedua. Dan kemudian jika dia menunaikan solat, maka terlerailah ikatan yang ketiga. Arti kata lain, 3 benda yang kita perlu buat untuk meleraikan 3 ikatan itu: berzikir, berwuduk, kemudian solat. Di pagi itu dia akan bersemangat dan gembira. Rasulullah kata, kalau kita melakukan 3 perkara ni, maka kita akan bangun dengan keadaan hati yang kita bersemangat untuk menempuh hari itu dan kita berasa gembira. Dan jika dia tidak melakukan yang sedemikian, maka dia akan memasuki hari itu dengan hati yang tidak gembira dan juga dengan sifat ataupun sikap yang bermalas-malasan. Rasulullah kata kalau kita tak buat 3 benda ni, maka kita akan mulakan hari kita dengan perasaan yang tak seronok. Bila mula tak seronok, kita pun malas nak buat semua benda. Itu yang kadang macam saya sebagai seorang pelajar, kalau macam dulu-dulu, yalah subuh gajah belajar, kita bangun rasa dah tak seronok dah, subuh dah lambat. Kemudian kita rasa malas ni nak buat, malas ni nak pergi kelas dan sebagainya lah. Dari situ 3 tips yang
Rasulullah SAW pesan pada kita agar kita kekal positif di pagi hari. Dan yang terakhir sekali saya nak berkongsi sedikitlah aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan di pagi hari supaya hari kita lebih produktif dan juga lebih menyeronokkan, insya-Allah. So saya bahagikan kepada 4 kategori, iaitu mental, spiritual, emosi dan juga fizikal. Okay, dari bab mental, apa yang kita boleh lakukan di pagi hari untuk memastikan kehidupan kita ni sentiasa produktif dan juga seronok adalah kita mungkinlah pagi-pagi tu lepas solat subuh, lepas baca Quran, kita boleh duduk sekejap, kita set kita punya goal untuk hari tu. Okay, hari ni apa yang aku nak capai, ataupun kita buka balik, kita ingat balik, okay, hari ni apa yang kena buat, kita list down, senaraikan supaya dia lebih jelas dan kita tak terlepas pandang. Kemudian kita boleh juga buat planning untuk hari tu di pagi hari. Okay, mungkin kita kalau yang bekerja mungkinlah duduk kat office dan sebagainya, tapi dia boleh plan kerja dia di office, apa yang dia nak buat. Dan bila kita plan macam ni, hari kita akan lebih tersusun dan lebih produktif, lebih orang kata apa, dia punya impak dia lebih positif lah. Kita mungkin kita ada higher tendency, kemungkinan besar yang tinggi untuk kita menyelesaikan perkara-perkara dengan lebih efektif dan juga banyak. Dan yang ketiganya, kalau kata dalam keadaan PKP ni tak tahu nak buat apa, kita dah baca Quran, kita dah berzikir, dah baca maghfurat dan sebagainya, mungkin kita boleh duduk dan kita baca buku-buku yang bermanfaat. Ini untuk membina minda kita. Tak adalah kita, orang kata apa, kita katak di bawah tempurung dan sebagainya, sebab kita membaca. Membaca ni dia memberi kita satu perspektif yang berbeza dalam pemikiran kita. Dan dia membina minda kita, cara kita berfikir dan sebagainya. Kemudian dari sudut spiritual, ini mudahlah, sebab daripada kecil kita diajar dengan berbagai-bagai amal-amal yang boleh dilaksanakan di pagi hari. Sebagai contoh, kalau kata bangun awal, kita boleh solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat dan sebagainya. Kemudian lepas subuh, sebelum subuh kita boleh buat solat sunat qabliyah sebelum subuh. Kemudian selepas subuh kita boleh baca Al-Quran, baca maghfurat, zikir-zikir yang telah dikompilasikan, yang sahih, yang Rasulullah amalkan, maghfurat. Kemudian lepas tu kita boleh mengamalkan solat sunat duha. Ini semua aktiviti-aktiviti yang boleh membina kekuatan rohani kita, insya-Allah. Kemudian kita boleh teruskan dengan emosi. Okay, dari aspek emosi, apa yang kita boleh buat? Antara yang saya boleh fikirkan di waktu PKP ni adalah untuk membina emosi yang positif, terutama dalam kalangan ahli keluarga. Kita boleh mengajak ahli keluarga kita untuk sama-sama melakukan aktiviti yang semua orang boleh buat sekali. Sebagai contoh, mungkin kita boleh berkebun bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak, ataupun mengemas rumah bersama, dan menjadikannya satu amalan yang sangat-sangat yang baik lah. Sebab perbuatan ini dia membina hubungan antara ahli keluarga, dan hubungan yang positif ini dia akan memberi satu impak yang positif juga pada emosi keseluruhan, bukan hanya kita tapi setiap ahli keluarga kita. Dan last sekali fizikal. Fizikal ni ialah mudah kata, pagi-pagi hari buat benda-benda yang fizikal. Macam saya cakap tadi, berkemas, berkebun, itu adalah aktiviti fizikal. Kalau kita berkebun di pagi hari, surprisingly agak memanjakan pada saya, sebab saya pun tak adalah kata berkebun, tapi kadang-kadang pagi-pagi tu pergilah kemas-kemas sikit pokok-pokok mak saya dan sebagainya. Dia membantu untuk mengeluarkan peluh, dan kita akan rasa lebih cegas bila kita berpeluh. Kemudian mandi dan sebagainya, kita akan rasa segar semula. Dan selain daripada itu, kita juga boleh mandilah. Mandi dia menyegarkan badan. Itu antara positif feedback pada fizikal kita. Dan yang orang kata apa,
Kalau nak ringan-ringan, kita tak nak berat-berat sangat, mungkin kita boleh buat light stretching. Sebab stretching ni dia meregangkan sendi-sendi. Dia menyediakan badan kita untuk kita bekerja. Kalau kita tengok amalan yang kita diajar daripada kecil, daripada sekolah rendah lagi, sebelum kita bersukan, sebelum kita beraktiviti yang lasak, kita perlu buat sedikit regangan untuk mengurangkan possibility atau kebarangkalian untuk mengalami kecederaan, dan masa yang sama untuk memudahkan kita untuk beraktiviti. So kalau kita tak nak buat gardening ke, kita tak nak membersihkan rumah ke, so kurangnya kita buat light stretching. Stretching macam biasa. Dan yang last sekali, kita boleh buat light exercise, ataupun kalau yang fit, yang sihat, buat light exercise macam biasa. Mungkin ada yang buat high interval training di pagi hari, dan ada juga kalau kata tak nak berat sangat, saya mencadangkan untuk kita buat brisk walking. Brisk walking ni kita berjalan laju. Sebelum ni kita tak boleh nak jalan kat luar kan, tapi lepas PKPB ni, menteri kita Perdana Menteri kita kata dah boleh keluar jogging, maka bolehlah kita keluar di pagi hari untuk terus melakukan aktiviti fizikal. Tapi pastikan jaga jarak, dan juga jaga kalau mampulah kan, kita nak pakai mask tu sambil beraktiviti, boleh. Tapi kalau tak mampu, pastikan jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter. Sekurang-kurangnya. Lebih jauh lebih baik. Janganlah berkumpul beramai-ramai. Dia meningkatkan possibility, kebarangkalian untuk kena jangkitan COVID-19 ataupun apa-apa penyakit lain yang ada yang boleh kita dijangkiti. Saya rasa itu saja perkongsian di pagi ini. InsyaAllah saya mengharapkan saya, terutama di saya sendiri dan juga para penonton, supaya kita bolehlah mula untuk beramal dengan salah satu daripada apa yang saya bincangkan atau saya sampaikan tadi. Moga-moga dia memberi manfaat kepada kita semua dan menjadikan kita semua individu ataupun Muslim yang lebih sihat, yang lebih produktif, yang lebih positif di hari yang mendatang, insyaAllah. Saya tak nak bercakap panjang lagi, dah 22 minit dah. InsyaAllah saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.